Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama pada malam ini mendirikan qiyam pada malam yang ke-29. Dan malam ni pun termasuk daripada malam ganjil yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita memberikan penekanan ibadah pada malam ni. Dan kita pun sudah berada di akhir bulan Ramadan. Semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan nanti Allah Ta'ala penuhkan kita dengan ketakwaan seperti mana matlamat asal Ramadan tu sendiri ataupun puasa tu sendiri. Alhamdulillah, dalam qiyam kita tadi kita dah dengarkan bacaan daripada juzuk yang ke-29, iaitu daripada surah Al-Mulk dan sebahagian daripada surah Al-Qalam. Saya nak sebut sikit beberapa perkara tentang surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni antara surah yang dekat dengan masyarakat kita. Sebahagian kita mungkin hafal dan jadikan amalan. Ada orang dia sebelum tidur dia baca surah Al-Mulk. Dan satu-satunya surah yang mengandungi banyak hadis sahih yang cerita fadilat berkenaan dengannya. Adapun surah-surah yang lain dalam Al-Quran ni kebanyakannya lah hadis yang daif ataupun palsu, yang datang daripada seorang perawi bernama Nuh Al-Jami', yang mana dia ni memang suka buat hadis palsu tentang fadilat baca surah tertentu. Jadi itu antara sikit tambahan maklumat lah. Tapi kalau kita tengok fadilat surah Al-Mulk ni, Nabi sebut akan jadi pendinding kepada seseorang tu daripada azab kubur. Itu fadilat dia. Cuma nak sebut daripada surah Al-Mulk ni ada beberapa perkara yang penting. Surah yang mengandungi 30 ayat ni, Allah Azza wa Jalla nak ceritakan pada kita pertama sekali. Dalam ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Tuhan itu berada di tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia menguasai ataupun mengaturkan segala sesuatu. Allah Ta'ala mulakan surah Al-Mulk ni dengan cerita dia pemilik keberkatan. Berkat ni mai pada perkataan barakah, yang bermaksud limpahan kebaikan ataupun rahmat. Bila mana satu benda tu dilimpah dengan berkat, benda tu walaupun kecil, dia boleh memberi manfaat kepada bilangan yang besar ataupun sedikit. Dan keberkatan itu juga akan memberikan kemuliaan pada masa, tempat dan macam-macam. Bila mana Allah Ta'ala memberkati masa, kita akan tengok masa yang singkat diisi dengan banyak manfaat, sama ada umur ataupun apa saja. Sebab tu kau tengok bila mana kita buat ibadah ni, Allah Ta'ala beri berkat. Kita tengok kita duk qiyam malam-malam ni dalam bulan Ramadan ni, qiyam yang kita buat ni majoriti lah dia lebih kurang 50 minit ataupun 1 jam. Mungkin ada setengah tempat sejam lebih ni. Tapi waktu sejam lebih kita rasa lama dalam qiyam tu. Yang jadi imam tak rasa lama lah macam saya, sebab kita yang duk baca. Yang dengar mungkin rasa lama, rasa macam banyak benda boleh buat. 8 rakaat tu macam-macam dia fikir. Perancangan raya dia tahun ni dan tahun depan.
dia boleh fikir dalam 8 rakaat tu. Walaupun raya tahun ni PKP pula lepas buka puasa tadi. Ramai orang naik darah lepas buka puasa bukan makan lauk banyak garam. Tengok orang kata apa, perutusan ataupun maklumat baru daripada PM kita. Kerajaan kita kata PKP seluruh termasuk kita. Jadi kerajaan netizen, kerajaan yang kedua sedang cuba untuk menjatuhkan kerajaan yang sah itu. Jadi itu benda yang kita boleh tengok lah. Apa saja benda yang panas akan adalah bunyi bisingnya. Okay. Tapi bukan tu yang kita nak bincang. Cuma kita nak sebut keberkatan waktu. Beza kalau kita pergi tempat lain. Kadang-kadang kita pergi beli barang, shopping 2 jam rasa sekejap, tak banyak benda. Beli barang je kita boleh buat. Kita terasa sekejap walaupun waktu itu 2, 3 ataupun 4 jam. Tapi ibadah tak sampai 1 jam, rasa macam 4 jam, 5 jam. Itu bentuk keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan tempat-tempat yang Allah Ta'ala berkati, bila mana kita buat satu benda, Allah Ta'ala beri pahala lebih. Antaranya masjid. Masjid ni ialah tempat yang Allah Ta'ala berkati. Salat di masjid tak sama dengan salat di rumah, terutamanya bagi lelaki. Dan salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa lagi banyak pahala dia berbanding masjid-masjid lain. Nak tunjuk pada kita ada potongan tempat di atas muka bumi ni Tuhan beri keberkatan. Jadi itu benda yang kita boleh tengok kepentingan berkat. Dan kita ni nakkan kepada keberkatan tu. Dan pemilik berkat tu ialah Allah. Putus Jadi Assalamualaikum. Jangan putus poin dah. Okey. Jadi keberkatan itu satu benda yang diperlukan oleh kita. Kita nakkan keberkatan. Cuma Allah Ta'ala ingin sebut dalam surah Al-Mulk ini, pemilik berkat tu dia. Yang lain tu Tuhan saja. Dia yang beri kebolehan sikit untuk dapat berkat. Tapi asal berkat tu daripada dia. Sebab dalam masyarakat Arab jahiliah ni, mereka memandang berkat ni pun boleh diambil pada tempat lain. Bukan masyarakat Arab saja. Masyarakat kita orang Melayu pun kita pandang berkat tu ada pada tempat lain. Berkat tu ada pada orang-orang yang diagungkan, tokoh-tokoh yang dibesarkan, terutamanya tuan-tuan guru ke ustaz. Mereka memandang ada keberkatan. Jadi itu ialah konsep kefahaman. Tapi sebenarnya pemilik berkat tu ialah Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang pertama yang kita boleh tengok dalam surah Al-Mulk ni. Macam kita dalam bulan Ramadan ni, bulan ni penuh berkat. Sebab tu kita panggil Ramadan Mubarak. Banyak sangat berkat dalam dia. Ibadah yang dibuat tak sama dengan ibadah di bulan lain. Dalam bulan ni pula ada malam namanya malam Al-Qadar, yang mana malam tu lebih pada 1000 bulan. Tunjuk pada kita apa dia? Bahawasanya manusia itu perlu mengenali tempat berkat yang betul, dan dia kena ada ilmu untuk dia tahu di mana tempat berkat yang betul. Sebab kalau kita tengok zaman kita ni, banyak sangat benda-benda yang boleh divert satu orang tu cari berkat tempat lain. Sedangkan Quran dan hadis mengajarkan kita keberkatan itu pada sekian tempat, pada sekian amalan, pada sekian waktu, ibadah-ibadah yang dibuat. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok dalam surah Al-Mulk ni. Kemudian seterusnya Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Al-Mulk ni, ialah Allah Ta'ala suruh tengok alam semesta. Saya nak sebut satu saja, yang ni yang kedua. Ayat 19 Allah Ta'ala kata, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn. Tidakkah kamu lihat kepada burung yang terbang itu, yang memiliki keupayaan untuk membuka sayapnya, dan kami yang mengatuk sayap itu. Allah Azza wa Jalla suruh kita tengok burung. Burung ni antara makhluk yang paling banyak Nabi buat perumpamaan. Burunglah Nabi buat perumpamaan tawakal. Banyaklah benda. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya Allah Ta'ala nak beritahu manusia ni nak kait dengan poin berkat. Dia nak keberkatan, kebanyakan dia ialah dia nak kelancaran rezeki dia. Itu tujuan dia nak berkat.
Sebab tu dia memburu berkat. Sebab tu kita akan tengok di mana-mana tempat pun, sama ada bulan Ramadan, selain daripada kita berdoa, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ada orang dia doa benda-benda yang dia nak dalam hidup dia, yang dia dambakan daripada rezeki. Dia nak kelangsungan hidup dia okey, dari segi material dia, dari segi orang sekeliling dia. Itu benda yang kita minta. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia sanggup pergi buat umrah sebab dia nak minta sesuatu, sebab dia tahu situ tempat berkat. Dia nak minta projek dia lulus ke, dia nak minta dia boleh kahwin dengan orang yang dia berkenan ke, dia nak minta duit dia banyak dalam jumlah sekian-sekian ke. Tapi kebanyakan manusia ni dia buru berkat kerana dia nak kelangsungan rezeki dia. Jadi Allah Azza wa Jalla beritahu pada kita bahawasanya rezeki itu tetap akan sampai walaupun kamu tidak memburunya ataupun kamu tidak memohon kepadanya, sebab itu ialah bab daripada catatan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan keampunan, diberikan kebaikan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala daripada nikmat tu. Jadi di akhir bulan Ramadan ni, selain pada kita minta kelancaran rezeki ke, mintalah apa saja daripada dunia, bukan ia benda yang dilarang. Cuma benda yang ingin saya tekankan di sini, keberuntungan hidup di akhirat nanti itu benda yang perlu diberi perhatian khusus dulu sebelum nak cerita keberuntungan hidup di dunia ni. Sebab dunia ni dia bersifat sementara sahaja. Sebab tu berulang-ulang kali mungkin saya akan sebut di sini, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada isterinya di malam-malam akhir bulan Ramadan ni, yang diburu itu ialah keampunan dan kemaafan. Sebab dengan ada keampunan dan kemaafan, kelancaran dalam bab lain, keberkatan akan datang menyusul dengan sebab satu orang tu dah ada keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah benda yang kita boleh tengok daripada apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Moga kita ni mendapat keampunan daripadanya dan kita mendapat tempat keberkatan yang betul di sisinya. Dan rasanya setakat tu saja kita punya perkongsian tazkirah pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.